Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita pergi kepada topik yang saya nak ulang kaji. Topik pekerja geometri lah. Ni awak belajar dulu tingkatan 2. Okey, dalam topik pekerja geometri, fokus kita adalah pada bahagian isi padu. Okey, untuk isi padu, awak boleh rujuk balik dekat Telegram. Saya ada bekalkan kita punya formula-formula. Contoh kita bentuk yang biasa kita jumpa cone, silinder, hemisfera, piramid dan sebagainya lah. Boleh rujuk balik formula-formula. Yang saya berikan itu adalah formula yang awak akan guna dekat SPM yang akan diberikan juga pada kertas soalan SPM anda nanti. Okey, kita tengok kat sini soalan pertama. Awak diberi cone. Dia cakap jejari dia sama here lah. 9. Tinggi dia adalah 14. Manakala sebuah silinder, ada satu silinder yang jejari dia 3, tinggi dia 7. Dikeluarkan daripada pekerja itu. Okay, kita tengok arahannya hitung isi padu. So, isi padu yang terlibat, kita kena kira isi padu kon, rujuk balik formula setengah 1/3 pi J kuasa 2T. Masukkan dalam formula, seterusnya buat benda yang sama untuk silinder. Dia akan jadi pi J kuasa 2T. Awak masukkan, dapatkan nilai dia. Seterusnya awak tolakkan kedua-dua nilai sebab dia cakap dikeluarkan. So silinder tu tolak daripada kon dan dapatkan jawapan akhir dia. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan kedua kita ada bentuk yang berbeza sedikit. Okey, menunjukkan gabungan pekerja yang terdiri daripada sebuah prisma tegak. Okey, ni prisma kita lah. Prisma tegak dan piramid tegak. Okey, prisma yang ni. Ni kita panggil dia prisma. Ni adalah kita punya piramid. Okey, so prisma tu tadi, bentuk dia kalau kita nampak ini sebenarnya adalah bentuk trapezium. Prisma dia berdasarkan bentuk kerata rentas. Nanti tu ingat balik lah formula dia kan, kerata rentas. Okey, hitung A, isi padu piramid tegak. Okey, so piramid tegak kita tengok formula dia memang 1/3 darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Formula tu je. So, kalau kita tengok, panjang dia tu diberikan oleh yang ni lah, 10. Ni 10 kan? Okey, ni 14. Okey, yang baca daripada soalan 14. Okey, kemudian kita punya lebar kita ni 6. Tinggi dia yang ni dia cakap tadi kan? Tinggi dia 8. So, masukkan, dapatkan nilai dia. Okey, B. Okey, diberi gabungan isi padu pekerja itu 584. Hitung AF. AF ni awak nak yang ni lah. Sekejap saya ambil warna lain. Okey, AF ni awak nak yang ni. Kalau awak tengok AF, dia adalah sebenarnya tinggi bagi trapezium. Kita cakap penting untuk kita tahu ni adalah trapezium. Okey, so kalau kita nak tahu AF, awak kena tahu apakah isi padu prisma kita. Nak kena tahu dulu. Okey, isi padu prisma awak kena tolakkan 584 yang diberi dalam soalan. Tolak dengan 224. So awak akan dah tahu ini adalah isi padu prisma. Lepas kita tahu isi padu prisma, ambil isi padu prisma, masukkan dalam formula prisma. Okey, formula prisma dia senang je. Sebenarnya dia adalah kerata rentas. Tengok bentuk dia. Dalam kes ni, kerata rentas kita bentuk trapezium. So, kena pandai kira luas trapezium. So, ini adalah luas trapezium. Okey. So, luas trapezium diberi oleh 1/2 lebar dia punya panjang bumbung atas tambah dengan panjang bumbung bawah, 2 garisan yang selari. Lepas tu darab dengan tinggi kita AF. Macam mana saya tahu AF ni sebab dia ada 90 darjah kat sini. Tu dia tinggi. Okey, kemudian kembali kepada formula prisma. Ini adalah dia punya lebar dia lah. Lebar atau tinggi. Tengok macam mana. Kalau dia macam ni, dia baring. So, bila dia baring, lebar dia tu kat belakang lah.
Kalau dia berdiri, kita punya ni lebar ni sebenarnya kita akan jadikan tinggi. Okey, so macam mana kita dapatkan 5? Awak boleh buat kita punya persamaan linear. Ni buat persamaan linear. So 360. Kalau sini darab, sini akan jadi bahagi 6. Kalau sini darab 1/2, awak gerakkan dia akan dapat bahagi 1/2. Okey. So, 14 kalau tambah dengan 10, dia akan jadi 24 kan. Lagi sekali ni pun darab. So, kalau darab pindah sana, dia akan jadi bahagi 24. Maka awak dapatlah AF tu nanti adalah 5. Tu cara kita pindah. Sebab hubungan ni semua darab. So, pindah sana, bahagi. Tekan je kalkulator, dah dapatkan jawab akhir. Okay, kita pergi soalan berikutnya, soalan 3. Okay, ketiga kita tengok. Kita ada 2 bentuk. Okay, bentuk yang pertama, kita ada sebuah silinder dan satu lagi prisma tegak. Lagi sekali kita jumpa prisma tegak bentuk trapezium. Ni trapezium. Okay, so soalan pertama dia adalah hitung isi padu pepejat itu. Pepejat itu maksudnya kita gabungkan silinder. Okay, silinder formula dia nanti kita rujuk balik, dia adalah pi j kuasa 2t. So, diberi maklumat macam mana kita nak tahu jejari dia 3.5. Okey, yang ni awak kena baca soalan. Tinggi silinder ialah 6. Diameter dia adalah 7. Kalau diameter dia 7, maka dia punya jejari dia 3.5. So, saya masukkan kat sini. Sama juga dekat sini, kita nak tahu. Okey, awak tekan kalkulator lah, dapatkan silinder. Yang kedua, prisma. Prisma macam saya cakap, kertas dekat dengan lebar. Bila kita tengok prisma kita, dia bentuk trapezium. So, lagi sekali trapezium kita bumbung tambah dengan bawah. Lepas tu darat dengan tinggi. Itu trapezium. Yang ni lah. Dia darat dengan lebar. Lebar dia yang 9 kan? 9 ni ke bawah belakang sana. Okay, so dia 7, 5, 6. Okay, 7, 5, 6 tu nanti tambah dengan 2, 3, 1 dapatkan nilai akhir 9, 8, 7. Okey, ini soalan keempat. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah gabungan pepejat yang dibentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak. Ini kita panggil prisma tegak. Dan separuh silinder pada satas segi 4 tepat A, B, F, E. Segitiga bersudut tegak D, F, E ialah keratan rentas seragam. Okey, sekarang kita nampak prisma kita. Still kita ada prisma. Prisma kita ni sekarang dah bentuk keratan rentas dia bentuk apa, nampak? Dia adalah sebuah segitiga. Tu maksud saya. Sekarang prisma kita ni berdiri. Berdiri. So keratan rentas kita tu akan darat dengan tinggi dia. Dia akan jadi tinggi. Ni contoh prisma yang berdiri. Okey. Soalan dia tanya. Okey, kita tengoklah dulu. Isi padu dalam sentimeter bagi separuh silinder. Okey, separuh silinder. Kita nampak silinder kita ni jejari dia 3.5 sebab kita tengok diameter dia 7. So jejari dia 3.5. So ambil silinder dia. Formula silinder asas adalah pi j kuasa 2t. T tu kita tahu. T tu dia punya tinggi dia 6. Kat sinilah. Okey, tapi kita letak setengah ni. Kenapa kita letak setengah? Sebab dia cakap separuh daripada itulah. Dekat soalan kan, separuh. So, masukkan kalkulator, tekan, dapatkan jawapan akhir. Manakala untuk panjang dalam cm BC, BC kita tengok. BC ni adalah di sini. Ujung kat sini kan. So, BC ni kalau awak nampak, dia sebenarnya adalah sama dengan ni. So, kita rujuk balik. Formula prisma dia macam ni. Ni keratan rentas dia kan. So, kita nak tahu BC. Lebar dia kat bawah ni. Kan. B atau sorry. Ni BA dia ni kat bawah ni. AB kan kat bawah ni. Dia 7. Okay. So, kalau kita nak tahu luas segitiga, ingatlah. Ni darat dengan 7. Darat dengan setengah. Ni formula bagi segitiga. Ini formula segitiga. Luas segitiga. Segitiga. Kemudian kita akan darat dengan, macam saya cakap lah. Sebab dia prisma. Ni prisma.
So, dia punya lebar dia dah jadi tinggi dia. Okay, so, darabkan dapat dah. Ni kan. Okay. So, macam mana kita nak tahu 16? Ini semua persamaan linear. Okay, so ambil 336. Sini darab kan, pindah sana jadi bahagi setengah. Awak pindah je semua, bahagi 7. Bahagi 6. Tekan je kalkulator, nanti dapatlah nilai ni. Okay, dia ada ni adalah soalan 5. Kita nampak, dia kita ada hemisfera. Okay, hemisfera formula dia ini. Dah tulis kat situ. Kemudian sebuah pepejah berbentuk kon dikeluarkan dari hemisfera itu. Okey, kon formula ini. So, kita tengok balik apa maklumat yang kita ada. Jejari hemisfera ni adalah 7. Hemisfera ni sampai sinilah. Manakala kon pula, kon ni sampai sini je. So, ni 4. Okey, manakala tinggi kon ni adalah tinggi dekat tengah-tengah, 3.5. Okey, so maklumat yang kita ada kita masukkan. Tim minta awak cari pepejah yang tinggal. So, kita punya strategi kita adalah mencari isi padu hemisfera yang ni. Masukkan semua formula kita. Cari isi padu kon yang ni. Kemudian last kali baru kita akan tolakkan, iaitu hemisfera tolak dengan kon. So, dapatlah jawapan akhir. So, dia cakap betul jawapan 2 tempat perpuluhan. So, kena ada kosong-kosong lah. Kena ada. Berikutnya kita ada soalan 6. Okey, soalan 6 dia cakap pasal tentang ada 2 bentuk. Ni bentuk paling mudah. Kubus dengan sebuah silinder. Okey, diameter silinder 7. Lagi sekali, diameter silinder 7. So, kita boleh tahu jejari dia sebenarnya 3.5 lah. Tu automatik kita boleh nampak. Tinggi silinder adalah 10. Maksudnya silinder dengan kita punya kubus ni betul-betul sama. Dia betul-betul keluarkan tu maksudnya sama tinggi lah silinder tu dengan kubus. Hitung isi padu bagi pepejah yang tinggal. Okey, so kita kena tolak lah operasi kita. Macam tadi juga. So, kubus formula dia panjang darab lebar darab tinggi. Macam mana saya tahu 10-10 ni? Sebab sifat kubus semua sisi sama. Itu sifat kubus. So, darabkan semua, dapatkanlah. Silinder pula, pi j kuasa 2t formula dia. Okey, sini kalau nak tulis 3.5 pun boleh, sama sahaja. Ini sebab pecahan lah. Sebab kita nampak dia bahagi 2. Okey, so tekan kalkulator, dapatkan nilai. Dan last kali tolakkan, dapatkan nilai.